Assalamualaikum, nama saya Hana Hanisa Ifa dan saya selaku setiausaha untuk subjek projek khidmat masyarakat. Hari ini saya akan terangkan tentang pendahuluan untuk mengenai program yang kami buat di Zoo Negara. Program khidmat masyarakat merupakan projek yang perlu dijalankan bagi kami dari Seksyen 55 pada Islamic Banking Finance, dan di mana lokasi yang kami perlu buat ialah di Zoo Negara. Dan kami bersetuju untuk membuat di Zoo Negara kerana kami mahu mempunyai ilmu yang baharu, dan kesimpulannya kami dapat menyelesaikan aktiviti program tersebut. Bagi penghargaan pula, saya ingin berterima kasih kepada Allah kerana dia juga banyak menolong kami semua dengan memudahkan segala aktiviti yang kami buat di Zoo Negara. Dan seterusnya, saya ingin berterima kasih kepada madam kami iaitu Puan Azlina, kerana tanpa dia kami tidak tahu untuk membuat semua segala aktiviti subjek ini. Puan Azlina sangatlah bersabar dengan kerana kami semua kerana banyak bertanya lagi-lagi tentang aktiviti ini, dan dia juga mengajar kami bagaimana untuk membuat report apa semua. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada Seksyen 55 kerana tanpa mereka aktiviti ini pun tidak akan berjalan dengan lancar. Dan akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada pihak Zoo kerana mengizinkan kami untuk membuat projek khidmat masyarakat ini pada hari Ahad 15 hari bulan Februari 2023. Untuk objektif program pula, program ini diadakan bertujuan untuk memberi kesedaran terhadap mahasiswa dan umum tentang kehidupan haiwan-haiwan di zoo yang kian terancam. Yang pertama, kami dapat melatih mahasiswa KPTM Bangi berupaya untuk bekerjasama dan bertanggungjawab ketika melakukan tugasan yang diberi. Dan kedua ialah dapat memperlihatkan kepada mahasiswa tentang cara penganjuran sesuatu program bersama sebuah organisasi luar kolej dalam pada masa yang sama dapat menaikkan nama KPTM Bangi. Dan ketiga juga, program ini juga bertujuan untuk menyebarkan dan pengetahuan mengenai tingkah laku haiwan dan cara pengadilan haiwan dengan betul, dan di samping dapat belajar untuk menghargai kepentingan memelihara kehidupan liar dan kian terancam. Cadangan, masa dan tempat tu di mana dan bila. So cadangannya ialah kami buat di Zoo Negara dekat Kuala Lumpur. Lepas tu dia punya tarikh tu 15 Februari 2023 hari Ahad, dan masa dia pula pada 8 pagi hingga 5 petang. Dan anggaran dengan tentatif program tu ialah anggaran kami ialah pada RM1,500, dan madam boleh tengok dekat tepi ni, atas ni ke apa, untuk yang tentatif program yang kami buat pada hari tersebut. Untuk senarai dan ahli jawatan kuasa untuk Seksyen 55 ialah ketua ialah Amirul Haziq, dan saya ialah setiausaha Hana Hanisa Ifa, dan AJK untuk bendahari ialah Nur Amira, dan AJK untuk cenderamata semua tu jadi kepada Dia Sharafana. Lepas tu untuk editor Nazmi, Fatin, Fahimah dan Irfan. So itu untuk senarai-senarainya. And kita orang tak ada AJK makanan sebab Zoo Negara yang sediakan pada breakfast. Dan untuk tengah hari, kami semua kena cari makanan itu sendiri, dan kami cuma makan dekat Zoo Negara saja untuk pada makanan tengah hari tersebut. Untuk cartagan pula, bagi minggu pertama, kami berbincang di kelas untuk membuat projek khidmat masyarakat, dan minggu kedua, kami telah diberikan tugas dan perlu membahagi dan mengambil jawatan di dalam kelas, dan kami berbincang juga lokasi untuk membuat projek khidmat masyarakat. Dan minggu ketiga pula, ketua projek khidmat masyarakat perlu buat proposal di hadapan kelas dan pensyarah juga. Dan minggu keempat juga, setiausaha perlu membuat email kepada Zoo Negara untuk bertujuan untuk membuat khidmat masyarakat itu juga. Dan pada minggu keempat juga yang sama, Zoo Negara membalas email setiausaha dan membenarkan kami
untuk membuat program khidmat masyarakat itu. Lepas tu untuk minggu kelima juga kami berbincang bersama-sama rakan sekelas untuk beberapa kereta yang perlu dibawa ke destinasi itu. Dan untuk minggu 6 pula kami bersiap sedia di awal pagi dan berkumpul di depan asrama KPTM, dan kami bertolak pada awal pagi iaitu 7 pagi bersama rakan-rakan sekelas. Dan untuk minggu ke-7 sehingga minggu ke-14 kami perlu membuatkan segala tugasan, assignment dan video slide apa-apa semua untuk diberikan kepada pensyarah kami. Golongan dan jumlah sasaran kami ialah kami sekelas 17 orang, dan pegawai untuk Zoo Negara itu ialah 4 orang, dan semuanya jumlah 21 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Zain bin Syed Zain dari Seksyen 55. Pada report kali ni kena video kan. Saya nak ceritakan serba sedikit aktiviti kami sepanjang khidmat masyarakat ini dekat Zoo Negara. Okey, tanpa membuang masa, saya nak ceritakan sebelum aktiviti. Okey, sebelum aktiviti ni kan, kita orang gerak 4 kereta. Myvi, dua kereta tu Myvi, satu Honda Jazz, satu lagi Camry. Kita orang gerak ni secara konvoi tau. Gerak ramai-ramai lah. Lepas tu kita orang kumpul dekat depan asrama KPTM pukul 7 pagi. So dari pukul 7 tu lah kita orang terus gerak, sebab nak pergi Zoo Negara tu ambil masa dalam sejam lebih. So kita orang tak nak buang masa, kita orang terus gerak. Lepas tu kita orang sampai situ sebelum pukul 8. Macam cepat lah, alhamdulillah lah, nasib baik. Tapi walaupun cepat, kena sidai juga. Tak apalah, benda dah jadi kan. Okay, lepas tu sebelum kita orang bergerak tu, kita orang pastikan kereta masing-masing ada lah, ikut follow belakang. Macam mestilah setiap kereta buka Waze ataupun buka Google Map kan. Tapi make sure semua kereta ada lah, tak naklah ketinggalan kan. Lepas tu dah masuk highway tu, barulah kita orang pecut. Of course lah, saya kat depan, Myvi turbo, mana boleh kat belakang kan. Okay, lepas tu kereta tu dipandu oleh saya sendiri, Aiman Zain. Lepas tu Nurin, Musidik dan juga Anis. Lepas tu kita dah sampai tu sebelum pukul 8 lah. Okay, dah sampai je tu kita orang daftar dulu. Kita orang cakap lah kat tu, kita orang jadi volunteer untuk CSR hari ni. Hari tu lah masa kejadian. Lepas tu kita orang sampai tu, kita orang kena kumpul kat satu tempat. Bila kumpul tu, kita orang diberi stiker, kita tempel kat sini. Bila tempel kat sini, so tahulah kita orang ni volunteer. So bila kita orang dah ditempel tu, kita orang dibahagikan kumpulan kepada 3. So satu buat kandang burung, satu buat kandang zirafah, satu lagi berkebun. Macam saya pergi kumpulan ni lah, kumpulan yang kena buat kandang zirafah. Okay, itu sebelum. Selepas pula kita orang kumpulan, terlupa nak mention, kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri, Mira Almas, Anis, Nazmi dan juga Dia. Okay, kita orang semua adalah part masing-masing. Macam sapu daun kering, lepas tu kena buat bersihkan kandang tu sendirilah. Lepas tu longkang, semualah. Macam saya bersihkan longkang. Banyak gila kerja, saya pun tak faham kenapa. Okay, lepas tu kita orang dah buat. Lepas tu kita orang rehat. Kita orang rehat, memang lama lah, boleh tahan lama. Lepas tu bila dah rehat tu, lepas rehat kita orang kena buat satu lagi tempat. Dia macam tempat tu tempat macam serangga. Tempat tu macam bangunan, tapi dalam bangunan tu tempat
simpan serangga. So belakang tu macam ada ruang. Ruang tu ada banyak semak, macam brown kering apa semua, serabut lah. So kita orang ditugaskan untuk bersihkan kat ruang tu lah. So kita orang dibekalkan dengan sarung tangan, biasalah sarung tangan, balik sampah, tempat yang potong kan. Lepas tu tu je lah. So bila nak buang semak tu, kita orang pakai sarung tangan, kita orang just cabut je. Kalau ada macam pokok-pokok terlanjur, kita orang potong. Ada seorang akak ni daripada Maldives kan. Saya baru sampai. Saya cakap lah Melayu. Saya cakap lah, akak nak kena buat apa? Lepas tu akak tu bila. Lepas tu yang lain pun cakap, speak English. Saya pun apa lagi, saya tunjuk lah kan kemahiran saya. Oh, I'm sorry. Gitu. Okay, dah fokus. Okay, balik semula pada topik. Lepas tu kita orang dah habis tu dalam pukul 3 lebih. 3 lebih. Okay, dah cakap lah 3. Boleh cakap lah 3 tepat lah. Di kita tepat, masa tu dah penat lah, dah letih lah, sebab tangan pun dah kecut lah. Sebab pakai sarung tangan kan, berpeluh, so tangan kecut. Lepas tu dengan kat belakang tu kan ada semak kan, ada semut kan. Lepas tu kena gigit lah apa semua, memang serabut lah, berpeluh lah. Lepas tu kita orang dapat pusing-pusing kat dalam bangunan serangga tu. Terlupa, sebelum kita orang buat semua aktiviti tu, kita orang kita orang kena pakai boot Phua warna kuning tu. Standard lah kan. Orang cakap standard SOP, Standard Operation Procedure, untuk bersihkan kandang. Okay, lepas kita orang dah settlekan kat belakang ruang bangunan serangga tu, kita orang dapat lah pusing-pusing jap dalam bangunan tu. Tengoklah serangga ni ada ni. Lepas tu ada macam taman. Kita orang ambil gambar kat taman tu. Okay, lepas tu dah habis tu, dah pukul 3 macam tu, kita orang dapat rehat. Okay, yang terakhir pula, selepas aktiviti paling best lah. Sebab pukul 3 tu ada show haiwan. Untuk lagi spesifik, singa laut. So singa laut tu banyaklah trik-trik yang dia buat. Macam contoh, trainer tu dia campak ikan kat dalam kolam dia tu kan. Lepas tu singa laut tu pun lompat lah, dia cari ikan tu. Lepas tu dia cari ikan sebab nak bagi singa laut tu masuk dalam air kan. Lepas tu trainer tu baling bola. Lepas tu singa laut tu dia guna hidung dia untuk balancekan bola. Jadi macam macam tu lah. Okay. Alah, tunjuk lah muka malu, tak apalah. Okay, demonstration kan. Macam macam tu. Lepas tu dia balance. Lepas tu masuk dalam hook macam basketball kan. Masuk hook, memang pandai lah, memang macam gini lah. Lepas tu lepas dah habis show tu, lama show dia sebab banyak trik. Lompat dari tempat tinggi. Lepas tu macam ada gelong tu, gelong. Lepas tu singa laut tu lompat masuk dalam gelong tu. Lepas tu dah habis tu, kita orang pusing jap dekat keliling zoo tu, tengok akuarium, tengok reptilia macam ular apa semualah, reptilia lain, buaya. Lepas tu kita orang pergi singa, harimau, citah, semua lah kita orang pergi. Kita orang selongkar semua. Lepas dah selongkar tu, kita orang dah penat, kita orang lapar. Bila kita orang lapar tu, kita orang terfikir nak makan lah kan. So kita orang masing-masing dah paket nak makan dekat Tom Yum 2000 dekat Kajang. Dekat je dengan college. So senang lah nak balik kan, dekat je dengan tempat masing-masing. Lepas tu dah makan tu banyak lah, kita orang makan makan. Lepas tu kita orang balik lah. Dah balik tu barulah kita orang dapat rehat dengan sepenuhnya, dengan rasa puas hati sebab kerja dah siap. Betul. Kita orang ni
Ni gambar ni lah, gambar panda. Kita orang ada masuk kandang panda, comel lah. Saya ambil banyak gambar panda, tapi banyak yang macam kabur, lepas tu bergegar. So saya ambil satu ni yang paling cantik. Lepas tu je lah kot. Okay, bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Amirul Haziq bin Faridun, selaku Ketua Projek Hibah Masyarakat bagi saya Selangor ingin berkongsikanlah pengalaman saya semasa melakukan aktiviti hibah masyarakat yang dilaksanakan di Zoo Negara pada 15 Januari 2023. Belum, aktiviti yang kami ingin lakukan ini merupakan salah satu aktiviti yang bermanfaat bagi kami dengan memberi sepenuh tenaga dan juga waktu sebagai sukarelawan. Sebelum program ini dijalankan, beberapa perancangan telah kami adakan bagi meletakkan tempat, masa pembelanjaan dan beberapa perkara lagi. Kami telah berbincang secara bersemuka dan juga menggunakan medium aplikasi WhatsApp sebagai tempat untuk kami menyumbangkan idea bagi melancarkan projek ini. Setelah melakukan beberapa perbincangan, kami Semenak Suara telah membuat keputusan untuk mengadakan program hibah masyarakat di Zoo Negara Hulu Kelang sebagai sukarelawan untuk bergotong royong membersihkan kawasan di sekitar Zoo Negara. Semasa pada awal 7 pagi, kami bergerak dari Bangi menuju ke Zoo Negara dan tiba pada pukul 7.40 pagi. Pada pukul 8 pagi pula, kami berkumpul di hadapan gate B Zoo Negara untuk mendengar terlibat oleh pihak Zoo Negara mengenai aktiviti yang akan kami lakukan pada hari tersebut sehingga pukul 8.20 pagi. Kemudian 8.30 pagi, kami semua pergi ke tempat yang diarahkan menuju kumpulan yang telah ditetapkan, seperti kumpulan saya, Mus, Ifan, Fatin dan Aisyah mengemas di kawasan Taman Burung, dan kami mengemas bergotong royong sehingga pukul 10.30 pagi. Dan seterusnya pada pukul 11 pagi kami menyambung gotong royong sehingga pukul 3 petang. Setelah selesai aktiviti seharian kami di Zoo Negara, kami diberi peluang untuk menyaksikan pertunjukan haiwan. Sebaik sahaja selesai menyaksikan pertunjukan haiwan tersebut, kami pulang ke kediaman masing-masing. Sebelum sampai ke kediaman masing-masing, kami singgah di sebuah restoran pagi untuk makan bersama-sama. Ini bertujuan untuk kami mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Selepas itu, kami diarahkan untuk melakukan laporan mengenai aktiviti hibah masyarakat ini. Kesemua pelajar yang terlibat ditugaskan untuk menyempurnakan laporan hibah masyarakat masing-masing yang telah diarahkan bagi mencapai objektif dan matlamat yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk membuktikan bahawa program hibah masyarakat ini dilaksanakan dengan baik dan untuk menilai keberkesanan dan keupayaan kesemua pelajar. Anis Azani, aktiviti yang kami lakukan di Zoo Negara adalah kami telah mengadakan program khidmat masyarakat di Zoo Negara pada 15 Januari 2023 dan kami telah tiba di Zoo Negara dalam anggaran pukul 8 pagi. Kami diarahkan untuk berkumpul sebelum diberi kearahan dan kami semua dibahagikan kepada 3 kumpulan dan saya berada pada kumpulan kedua, iaitu yang terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Anis Azani, Mira Almas, Dia Sharafana, Muhammad Nazmi dan juga Aiman Azhan. Kumpulan kami telah diarahkan untuk membersihkan kandang zirafah. Apabila kami tiba di kandang zirafah, kami diberi arahan untuk mengutik sampah, menyapu daun-daun kering dan juga membersihkan longkang di sekitar kandang zirafah. Kami juga diarahkan untuk membersihkan di kawasan belakang bangunan tempat peliharaan untuk pelbagai jenis katak dan serangga. Kawasan itu dipenuhi dengan semak samun, rumput-rumput yang panjang dan juga daun-daun kering berguguran. Kami telah memotong pokok-pokok yang panjang dan mencabut rumput-rumput dan kawasan itu berdekatan dengan pinggir sungai. Akhir sekali, sesudah kami melakukan kesemua aktiviti yang diberikan, kami diberi pelepasan untuk pergi melihat kesemua haiwan-haiwan yang ada di sekitar Zoo Negara dan kami juga dapat melihat persembahan istimewa daripada haiwan singa laut dan juga pelbagai jenis burung.
Dan kami juga dapat melihat kesemua haiwan-haiwan yang ada di zoo. Dan setelah kami menghabiskan masa yang ada, kami semua telah bergerak balik ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Syarifah binti Suhaju. Saya nak report mengenai aktiviti pelajar di negara. So, saya nak report mengenai sebelum. So, saya dan juga classmate semua berkumpul di kawasan di Dewa Siswa KPTN Bangi ataupun dikenali sebagai tempat asrama KPTN Bangi. Lepas kami berkumpul di situ, kemudian kami bergerak pergi ke Zoo Negara dan menaiki 4-5 buah kereta untuk nak sampai ke Zoo Negara. Lepas kami sampai ke Zoo Negara, kami semua dikehendaki berkumpul di depan utama pintu Zoo Negara tersebut dan untuk zookeeper itu memberi taklimat kepada kami mengenai aktiviti pada hari tersebut. Semasa pula kita orang dapat membahagikan kumpulan untuk menjalankan aktiviti di Zoo Negara tersebut. So, saya mendapat aktiviti membersihkan zirafah. So, apa yang saya buat dekat aktiviti zirafah tersebut, saya mengumpul daun di kandang zirafah. Lepas tu, saya membersihkan longkang di depan kawasan kandang zirafah bersama Aiman Azahan. Dan selepas kami membersihkan kandang zirafah, kita orang pergi ke satu tempat yang penuh dengan semak samun dan juga dia berdekatan dengan sungai. Dan apa kita orang buat kat situ, kita orang kutip sampah dan buang pokok-pokok ataupun daun-daun yang tak elok dan kita orang buang. Lepas tu kita orang berehat seketika. Lepas tu orang zookeeper tu berikan kami rehat dalam pukul 10. Lepas tu kemudian kami zookeeper tersebut suruh satu kelas untuk berkumpul di Dewan Utama Pintu Zoo Negara. Dan kemudian zookeeper membawa kami ke satu tempat kaunter tiket ataupun kaunter pertanyaan. Kat situ penuh dengan pokok-pokok palsu. So, jadi kami tukarkan pokok palsu yang lama ke palsu pokok yang baru. Dan semua kita rombak. Selepas tu kami pula menyiram pokok di sekitar kawasan di sekitar parking. Dekat parking ada orang tanam pokok kat situ. So, jadi kami dikehendaki untuk menyiram pokok, bagi pokok tu subur dan sebagainya. Selepas pula kami dan juga satu kelas sudah menyelesai aktiviti di Zoo Negara. So, kemudian kami berkesempatan untuk melawat dan melihat binatang yang berada di Zoo Negara. Terdapat banyak binatang dan juga binatang yang sihat-sihat dan cute-cute. Dan juga kami berkesempatan dan menyempat untuk melihat show anjing laut yang sangat hebat dan sangat aktif dan juga menarik perhatian orang ramai. Dan itu saja saya nak report. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum semua. Nama saya Fatih Fahimah binti Hafiz Hazizi dan saya dari Seksyen 55. So, hari ini saya nak present tentang aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat yang saya lakukan sebagai sukarelawan di Zoo Negara. Pertama sekali, pada hari Ahad yang lepas iaitu 15 Januari 2023, saya dan rakan sekelas telah berkumpul di hadapan hostel. Setelah je semua sampai, kami terus memulakan perjalanan ke destinasi yang dirancang iaitu Zoo Negara. Setelah je semua sampai kat sana, kami telah disambut oleh seorang pengurus yang mengurus aktiviti sukarelawan ni. Pengurus tersebut terus mengiringi kami masuk ke dalam Zoo Negara dan memberi pelekat sukarelawan untuk ditampal pada baju. Setelah selesai, saya telah diminta berpecah kepada 3 kumpulan dan satu kumpulan tu mewakili 5 orang sukarelawan. Saya telah berkumpulan dengan Aisyah, Amirul, Irfan dan yang terakhir sekali Musidi. Kami diminta bersama-sama membersihkan sangkar burung.
Antara aktiviti yang saya lakukan di sana ialah seperti menyapu daun-daun kering, mencabur rumput, menyiram pokok dan banyak lagi. Akhir sekali setelah semuanya selesai, saya telah diberi peluang untuk memegang dan memberi makan kepada burung yang ada dan melihat pertunjukan haiwan yang sangat menarik. Setelah itu, saya dan rakan sekelas pun bersurai untuk pulang. Sekian, terima kasih. Jadi, saya Fatih Amali dari Seksyen 55 ingin membentangkan bahagian saya dalam aktiviti pelaksanaan yang dilakukan dalam khidmat masyarakat pada 15 hari bulan 1 yang lalu. Aktiviti sebelum, khidmat masyarakat yang kami lakukan adalah salah satu aktiviti yang bermanfaat dan dilakukan oleh ramai pihak. Sebelum pelaksanaan aktiviti, beberapa perbincangan telah diadakan bagi menetapkan tempat aktiviti, anggaran kos, perbelanjaan kos dan juga perancangan aktiviti. Seterusnya adalah semasa. Pada pukul 6.30 pagi, kami berkumpul di hadapan hostel Desa Siswa KPTN Bangi dan memulakan perjalanan kami secara konvo pada pukul 7 pagi setelah semua orang tiba di hostel tersebut. Kami tiba di Zoo Negara pada pukul 7.45 pagi dan berkumpul di hadapan pagar B Zoo dan menerima taklimat ringkas daripada fasilitator pihak Zoo. Kami dibahagikan kepada 3 kumpulan dan saya diletakkan dalam kumpulan tempat sembahyang pokok. Jadi kami kemudian pada pukul 8.30 kami mula bergerak ke kawasan masing-masing dan diberi tugas untuk menjalankan aktiviti tersebut. Kumpulan kami diberi tugas untuk mengalihkan pasu bunga, mengalihkan pokok bunga, mencabut rumput yang tumbuh di dalam pasu, meletakkan koko fiber, menyiram pokok bunga, menyapu, menggebur tanah, membuang daun-daun yang gugur dan banyak lagi aktiviti lain yang kami lakukan. Kemudian pada pukul 10 pagi kami diberi rehat selama 30 minit dan dibekalkan juga dengan sebotol air mineral dengan sebungkus roti coklat. Kemudian kami menyambung aktiviti kami sehingga pukul 3.30 petang. Jadi akhir sekali aktiviti selepas kami diberi peluang untuk menyaksikan pertunjukan haiwan oleh pihak zoo setelah penat melakukan aktiviti yang bermula daripada pagi. Jadi setelah menyaksikan pertunjukan haiwan, kami melakukan aktiviti bergambar secara berkumpulan, kemudian kami makan bersama dan pulang ke rumah masing-masing. Kami selesai sahaja aktiviti, kami pulang dalam anggaran pukul 6.30 petang. Dan setelah kami pulang ke rumah, kami menyiapkan report kami. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Nama saya ialah Hana Nisa Ifa dan saya akan terangkan tentang aktiviti kami pada sebelum, semasa dan selepas. Untuk sebelum ialah saya menunggu kawan saya di asrama dan saya juga menunggu semua orang untuk sampai ke asrama KPTN itu kerana kami buat konvoi dan kami mula bertolak dalam pukul 7 dan kami sampai di Zoo Negara pada 7.45 pagi dan kami perlu parking di zon B sebab orang zoo tu cakap, pengawal zoo tu cakap kita orang kena parking dekat parking zone B. Lepas tu waktu kita dah sampai tu, kita kena tunggu dalam 10-20 minit untuk macam tu. Dan pada pukul 8 macam tu baru pengawal zoo tu akan memberikan taklimat untuk kami semua. Dan kami perlu dibahagi pada beberapa grup. Dan untuk yang pertama grup, kedua dan ketiga macam tu. Dan saya mendapat yang grup yang ketiga. So saya punya grup ialah saya, diri sendiri, Hana, Fazana, Hazwani, Amira, Azmina dan Fatin dan Nurin. 7 orang kami. Dan apa aktiviti selepas yang kami buat ialah
aktiviti semasa ialah kami perlu buat bercucuk tanam, kami perlu menyapu-nyapu, kami perlu buat susu-susu pasu, apa-apa semua. Dan apa yang saya belajar ialah saya perlu macam ambil semua yang dalam pasu-pasu tu dan tukarkan kepada cocoa fiber untuk memberikan sumber yang baik pada pokok itu supaya pokok itu lebih sihat apa-apa semua. Dan lepas kami buat aktiviti tu, kami perlu bersiram pokok apa-apa semua bagi tumbuhan pokok-pokok itu nampak segar apa-apa semua. Dan kami rehat pada pukul 10 pagi dan kami makan roti dengan air mineral. Dan tidak lupa juga untuk pengawal zoo tu bernama Kak Ana yang mengajar kami buat aktiviti bercucuk tanam itu. Dan kami dapat rehat pada 11 je. Selepas pukul 11 tu kita orang kena buat balik aktiviti tu sampailah tengah hari apa-apa semua. Dan waktu tengah hari tu kita orang kena rehat pada pukul 1. Dan habis rehat tu pukul 2 untuk solat apa-apa semua, makan. Dan lepas makan apa-apa semua tu kita orang kena sambung balik sampailah dalam pukul 3. Dan habislah juga untuk bercucuk tanam apa-apa semua. Dan untuk aktiviti selepas tu juga kita orang dapat tengok pertunjukan haiwan yang bijak-bijak. Saya terpegun dengan aktiviti haiwan yang sea dog sebab dia boleh main baling bola apa-apa semua, panjat tangga apa-apa semua. Dan itu membuatkan saya terkejut dengan diorang punya kepandaian. Dan habis juga dalam pukul 4.30 dan kami semua bersurai. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Mira Almas, salah seorang daripada pelajar Seksyen 55 yang melakukan aktiviti khidmat masyarakat di Zoo Negara. So, sebelum kami bertolak, kami berkumpul di hadapan asrama KPTM Bangi untuk memastikan semua ahli mencukupi. 4 buah kereta telah membawa kami ke Zoo Negara dan 4 buah kereta tersebut dipandu oleh Aiman, Musiddiq, Anis dan juga Nurin. Dan kami mesti sampai sebelum pukul 8 pagi. So, apabila sampai, kami diarah untuk masuk melalui pintu 3 dan berkumpul di dalam sementara menunggu kaki tangan zoo yang akan membawa kami. Lebih kurang dalam 10 ke 15 minit, kami dipanggil oleh beberapa orang kaki tangan zoo dan diarah berkumpul dan membuat 3 barisan sebab diorang nak bahagikan kerja. Dan kami diberikan pelekat kiperku untuk menandakan yang kami adalah sukarelawan pada hari tersebut. Kami dibagikan kepada 3 tugasan dan kumpulan saya merupakan kumpulan kedua yang diarah untuk membersihkan kandang zirafah. Sebab bila masuk je ke dalam kandang zirafah tu, kami diarah untuk menyapu daun-daun kering yang menghalang jalan di kandang tersebut. Tapi sebelum kami melakukan pembersihan ni, kami dibekalkan kasut puan cukang dan kami mengambil masa dalam 10 ke 15 minit untuk memilih saiz kaki masing-masing. Setelah itu baru kami masuk ke kandang zirafah untuk melakukan pembersihan. So, kami kena bersihkan semua daun-daun kering yang ada dekat sepanjang jalan tu, dekat tepi-tepi longkang, dekat atas-atas rumput, semua kena ketepikan, kena bersihkan. Dan ada lebih-lebih ranting yang ada semua kita bersihkan sehingga bersih. Dan kandang tapir juga dekat dengan kandang zirafah, hanya bersebelahan je. So, kami berpeluang untuk melihat tapir dengan jarak yang dekat. Selesai kerja dekat kandang zirafah, kami diarah untuk mencabut akar rumput di belakang bangunan akuarium yang berisi pelbagai jenis katak, kalajengking dan sebagainya. Kawasan belakang bangunan tersebut dipenuhi dengan rumput, daun serta dahan yang menjadi semak samun di situ. So, kami diarah untuk mencabut semua rumput-rumput, dahan-dahan lebihan sehingga bersih. Kami dibekalkan sarung tangan dan plastik sampah untuk mencabut akar rumput dan membuang lebihan dahan sehingga bersih. Setelah selesai melakukan tugas, kami dilepaskan untuk berehat. Dan sementara berehat tu, kami sempat jalan-jalan dekat sekitar zoo sebab sama-sama itu kita nak rehat sekali. So, kita tunggu kumpulan yang lain rehat.
Selepas rehat, kami berpecah dan sambung melakukan tugasan kumpulan masing-masing. Selesai semua aktiviti, segala ketugasan yang diberi, setelah selesai, kami diperlihatkan pertunjukan haiwan-haiwan yang bijak seperti anjing laut, burung dan banyak lagi. Selesai pertunjukan, kami bebas untuk bersiar-siar di dalam zoo tersebut. Kawasan zoo yang besar dan luas membuatkan kita orang sesat banyak kali dekat situ. Selesai berjalan di sekitar zoo, semua orang dah puas tengok haiwan-haiwan dekat situ. Kami pun dilepaskan untuk pulang pada pukul 5 petang. 5 ke 6 petang macam tu lah. Dan kami sekelas bercadang untuk bergerak serentak dan makan bersama-sama di Bangi sebelum pulang ke tempat masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq bin Salman dari Seksyen 55. Untuk aktiviti CSR, pada mulanya kami berbincang dekat aplikasi WhatsApp untuk decide di mana untuk kita orang buat CSR dan bila kita akan bergerak. So kita orang setelah di-decide itu semua atas persetujuan semua, kita orang akan gerak kita akan buat CSR ke Zoo Negara. Lepas tu kita orang dah decide semua, kita orang nak gerak tu, kita orang cadang untuk berkumpul di depan asrama KPTM, yang mana yang dijanjikan ia pada pukul 6.30 dan 7 pagi kita akan gerak. Lepas tu waktu bergerak tu kita orang menggunakan 4 buah kereta untuk naik satu kelas, di mana saya menggunakan kereta saya sendiri untuk membawa Muhammad Nazmi, Muhammad Irfan dan juga Amirul Haziq untuk bergerak ke Zoo Negara. Setelah tibanya dekat Zoo Negara, kita orang disuruh untuk tunggu. Kita orang sampai pada waktu pukul 7.30 sebab dijanjikan sebelum pukul 8. Kita sampai 7.30, tapi kita orang tak mula start lagi CSR sebab ada pihak yang lain lambat, bukan pihak zoo, pihak student daripada UM lambat, so agak lambat. So kita orang pihak Zoo Negara decide untuk bagi kita orang gerak dulu buat CSR, di mana saya ditugaskan untuk kumpulan pertama, iaitu saya Muhammad Siddiq bin Salman, Amirul Haziq dan juga Muhammad Irfan. Lepas tu itu untuk lelaki, dan untuk perempuan pula iaitu Aisyah, lepas tu dan juga Fatin Fahimah gerak dalam satu kumpulan untuk gerak ke kandang burung. Time dekat kandang burung tu kita orang buat kerja dari pukul 8 sampai pukul 10.30, iaitu kerja sapu sampah untuk kemarkabangan bahagian yang tidak terkemas. Lepas tu pada pukul 10.30 kita orang pada pukul 10 kita orang dapat rehat, pergi makan, dan kita orang pergi ambil makanan dekat Fatih Amalin, iaitu roti dan juga air yang disediakan oleh pihak Zoo Negara. Lepas tu kita orang pada pukul 10.30 kita orang datang semula ke kandang burung untuk sambung buat kerja. Waktu tu kita orang tolong Amirul Haziq untuk cari-cari roti tu untuk membuatkan buat untuk bagi burung-burung makan lah. Lepas tu lepas dibuat tu kita orang sambung pula sapu sampah sampai dekat bahagian luar pula. Tu sampai pukul 2.30. Sampai pukul 2.30 kita orang diarahkan untuk berhenti buat, dan juga kita orang boleh diberi peluang untuk berjalan
melawati bahagian-bahagian zoo negara untuk tengok haiwan-haiwan yang ada pada zoo negara. Lepas tu kita orang dapat ditengok tu, kita orang kena buat cabut-cabut rumput dekat bahagian parking dan juga belakang dekat zoo negara tu lah. Kita kena cabut-cabut rumput, kita kena potong daun-daun kering, kena putihkan daun-daun kering. Lepas tu lepas je siap semua, dalam pukul 3 situ kita orang dapat tengok show di mana ada dugong, show free lah. Lepas tu ada dugong, lepas tu ada ayam, ada free show lah macam tu. Kita orang jemput untuk tengok benda tu. Lepas tu sesudahnya show-nya, kita orang siap sedia untuk balik. But before balik, kita orang try untuk minta orang buat sijil untuk ambil sijil, tapi sayangnya pihak zoo negara tidak menyediakan sijil untuk CSR kita orang. So setelah habisnya CSR, selepas habis buat CSR, kita orang bergerak untuk balik. Saya bergerak awal sebab saya ada hal untuk di-settle. Lepas tu, tapi kita orang berkumpul semula di Tom Yam 2000 di mana dekat Bangi juga. Lepas tu, dalam pukul 7 macam tu kita orang habis makan. Kita orang semua berasa pulang ke tempat kediaman masing-masing. Sekian itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Nazmi selaku AJK videographer bagi Seksyen 5. Saya akan menceritakan aktiviti sebelum, semasa dan selepas. Okey, pada aktiviti sebelum, saya telah dirantik oleh rakan sekelas saya untuk menjalani tugas selaku videographer. Okey. Seterusnya, tujuan aktiviti ini adalah untuk menyumbang tenaga dan masa secara sukarelawan. Setelah mencari tempat untuk kami lakukan aktiviti ini, kami memilih zoo negara untuk kami melakukan khidmat masyarakat. Setelah itu kami melantik beberapa jawatan kuasa supaya aktiviti kami lakukan ini dapat berjalan dengan lancar. Kami membuat kutipan sebanyak RM35 setiap seorang untuk membayar tiket, dan setelah semua selesai membayar, AJK Bendahari memberikan kepada setiausaha untuk memberikan kepada pihak zoo melalui online banking. Seterusnya, perancangan awal telah dilaksanakan supaya aktiviti masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan teratur mencapai matlamat yang kami telah tetapkan. Seterusnya ialah aktiviti semasa. Pada jam 6.30 kami telah berkumpul di hadapan asrama. Setelah itu pada jam 7 hingga 7.40 pagi kami bergerak ke zoo negara dan kami tiba pada jam 7.40 pagi. Seterusnya pada jam 8 pagi hingga 8.20 pagi kami telah berkumpul dan mendengar taklimat daripada zookeeper dan kami telah dipecahkan kepada 3 kumpulan. Kumpulan saya telah terpilih untuk menjalani tugas di kandang zirafah. Seterusnya pada jam 8.30 hingga 10.30 ketiga-tiga kumpulan telah bergerak ke tempat masing-masing dan kami mula melakukan tugasan pada jam 8.30. Pada jam 10.40 hingga 12 tengah hari, grup saya telah selesai menjalankan tugas dengan jayanya. Setelah itu pada jam 12.10 hingga 1.10 petang kami telah bergegas ke tempat grup 3 kerana kami memberi bantuan kepada mereka. Pada jam 1.20 hingga 2 petang kami berehat. Setelah itu pada jam 2 petang hingga 3 petang kami sambung semula menjalankan tugas di hadapan zoo seperti melakukan aktiviti pembersihan kawasan di belakang bangunan. Pada jam 3.30 hingga 5 PM kami selesai menjalankan tugas dan kami diberikan peluang untuk berjalan-jalan di kawasan sekitar zoo negara.
Okey, aktiviti selepas, alhamdulillah kami telah selesai berjaya melakukan aktiviti masyarakat ini dengan lancar. Semasa perjalanan kami pulang, kami singgah ke kedai makan untuk makan bersama-sama. Dengan ini kami dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain dengan lebih mengenali sesama sini dengan lebih mendalam. Terima kasih kepada madam dan semua pelajar saya terima kerana memberi kerjasama dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan bin Muhammad Hassan daripada Seksyen 55. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya menjalankan aktiviti kebajikan, iaitu aktiviti khidmat masyarakat di zon negara. Okey. Kelas saya telah diberi tugasan untuk mengadakan satu program kebajikan dan kita orang telah membuat perbincangan dan semua telah bersetuju untuk mengadakan program kebajikan, iaitu program khidmat masyarakat di zon negara. Okey. Semua perbincangan telah dibuat dan contohnya seperti melantik jawatan kuasa dan bayaran yang perlu dibayar oleh setiap sukarelawan. Okey. Bayaran yang dikenakan ialah RM35 dan kami semua telah bersetuju bahawa untuk membuat aktiviti pada tarikh 15 Januari 2023. Okey. Dan semasa program dijalankan, okey, korang telah tiba di tempat kejadian pada pukul 8. Okey. 8 pagi dan kita orang telah berkumpul dan diagihkan kepada 3 kumpulan dan saya telah diagihkan kepada kumpulan pertama di mana membersihkan kandang burung. Okey. Semasa kita orang bergerak ke tempat pembersihan masing-masing. Okey. Saya satu kumpulan dengan Mus Siddiq, Amrah Haziq, Fatim Fahimah dan Aisyah Nasihat. Okey, saya ditugaskan untuk membersihkan daun-daun kering, bersapu sampah dan lain-lain. Tepat pukul 10.30 kita orang diberikan masa untuk berehat dan makan. Okey, dan masa rehat tu kita orang berjalan beramai-ramai sambil melawat kawasan zoo. Okey. Pada pukul 11 kita orang sambung semula kerja. Macam biasa, sapu sampah, daun-daun kering dan sebagainya. Okey, setelah itu kami teruskan kerja sampai pukul 2 dan setelah itu kita orang diberi satu aktiviti untuk memberi makan burung dan bergambar. Okey. Setelah itu kita orang dijamukan dengan pertunjukan haiwan sehinggalah tamat waktu kita orang punya program. Setelah itu tepat pukul 4 kita orang telah bersiap-siap untuk pulang ke tempat kediaman masing-masing. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Aisyah Nasiah binti Amran. Dari Seksyen 55, so saya ingin membentangkan tentang khidmat masyarakat, apa yang berlaku. Okey, so semasa saya grup bersama dengan Amrah Haziq, Fatim Fahimah, Irfan, Musiddiq dengan saya lah. Kita orang grup kumpulan 1. So kita orang kena membersihkan bulu-bulu, sampah-sampah dekat taman burung. So basically kita orang kena bersih-bersihkan lah tu. Dekat situ kan ada burung, tapi ada angsa, ada macam burung gagak, benda yang berbulu, haiwan yang berbulu. So kita orang kena bersihkan semua benda satu-satu. Kita orang kena kutip sampah semua benda. Ini kita orang kena masukkan plastik sampah, kita orang kena buang. Bukan kita orang berlima je yang buat benda tu. Benda tu juga dibantu oleh zookeeper. Ada seorang zookeeper tu yang willing ni untuk tolong kita orang. And then after dah settle tu, kita orang pun siap buang sampah apa semua. Ini kita orang diberi masa dalam 30 minit lah untuk rehat. So kita orang pun diberi masa 30 minit untuk rehat.
Kita orang makan sekejap berbekalkan dengan air mineral dengan roti gardenia coklat. Kita orang pun makan. Kita orang makan ada masa lebih-lebih tu. Kita orang tengoklah haiwan-haiwan sekeliling tu. And then kita orang pergi balik tempat tu sebab zookeeper tu insist untuk panggil kita orang. Kita orang pergi. And then budak-budak lelaki kena bersihkan kandang ostrich. Kandang tu besar, so kena orang ramai lah. Dan diorang dibantu oleh 2 orang kot, staff zookeeper. Yes, 2 orang. And then saya and Fatin kena bersihkan macam sangkar itik. Kami tu ada itik. So kita orang, sangkar itik tu tak adalah besar. Bolehlah besar, tapi tak besar sangat. Tak besar macam ostrich punya tempat. And then kita orang tu pun dibantu oleh seorang staff zookeeper. So kita orang pun bersih-bersihkan apa semua. Kita orang ambil video untuk edit apa semua. Kita orang ambil gambar sekali as bukti, barang bukti. Lepas tu kita orang tak adalah macam fokus sangat bersihkan kita orang. Sambil tu kita orang ambil pengalaman dan kita orang have fun. And then saya dengan Fatin pun dah habis bersih-bersih tu. Kita orang pun rehat. Kita orang rehat tu. And then kita orang minum air apa semua. And then ada seorang dia macam ketua staff zookeeper. Dia orang pun bagi kita reward. Kita orang dapat reward. Kita orang boleh pegang atas tangan burung kakak tua. Burung kakak tu besar jugalah. Pegang kat sini setiap seorang pegang. And then kita orang dapat ambil gambar dengan burung tu. Dia kata macam reward lah sebab kita orang kerja penat-penat semua. So kita orang deserve lah dapat macam tu. And then macam tu. Lepas tu kita orang rehat lagi untuk solat zuhur apa semua. Lepas tu kita orang kita orang pun kena macam menanam pokok by akak pokok. Ada akak tu dia macam tugas memang hal-hal pokok je. Dia staff zookeeper tapi dia benar-benar pokok je. So kita orang panggil dia akak pokok. And then basically kita orang kena menanam lah. Kena menanam, kena cantas sekali dahan-dahan pokok yang ada. Budak lelaki, semua budak lelaki. Lepas tu Fatin tolong siram dan saya rakam dia menyiram apa semua, nak buat video. Itulah banyak lah basically cabut-cabut rumput tepi-tepi tu, nak bersihkan kawasan tu, nak bagi kemas lagi. So kita orang pun buat sampai habis. And then kita orang pun ambil gambar depan zoo negara tu. And then kita orang pun last sekali dalam habisan pukul 3, kita orang pun tengok macam persembahan anjing laut. Persembahan anjing laut lah, persembahan ada ayam kat situ dengan burung-burung kat situ. So pengalaman kita orang memang best. Sangat best. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Amira selaku pemegang jawatan bendahari diberi tanggungjawab untuk mengurus keuangan sepanjang projek khidmat masyarakat berjalan. Sebelum memulakan sukarelawan, kami berbincang di Kolej Politek Marabangi tentang lokasi sukarelawan yang ingin kami lakukan. Setelah membuat keputusan, Zoo Negara merupakan lokasi sukarelawan dan masa yang ditetapkan pada 15 Januari 2023. Selaku bendahari, saya mengumpul dana daripada ahli-ahli zookeeper yang lain iaitu seramai 17 orang yang bernilai RM35 seorang dan membuat senarai ahli yang telah membayar, di mana dana tersebut dikumpul untuk membeli tiket sebagai zookeeper. Jumlah yang diperoleh ialah sebanyak RM595, lalu saya membayar kepada pihak Zoo Negara melalui pemindahan dalam talian. Raja di atas merupakan bukti pembayaran. Pembincangan mengenai pengangkutan, etika pakaian dan masa telah kami tetapkan dengan lebih awal supaya projek khidmat masyarakat ini dapat berjalan dengan lancar dan menetapi kriteria yang telah ditetapkan. Kami telah menetapkan pengangkutan yang akan dinaiki ialah kereta persendirian iaitu sebanyak 4 buah kereta. Dan masa yang ditetapkan untuk berkumpul ialah jam 6.30 pagi di Desa Siswa Petik Embangi serta perlu berpakaian kemas dan berkasut tutup. Pada 15 Januari jam 6.30 pagi, kami mula berkumpul dekat Desa Siswa Petik Embangi dan menunggu kehadiran ahli-ahli yang lain. Jam 7 pagi, kami memulakan perjalanan dan mengambil masa 40 minit untuk ke Zoo Negara. Setelah tiba di lokasi,
kami diarahkan untuk berkumpul dekat tempat yang telah ditetapkan. Jadi jam 8 pagi, kami diberikan sedikit taklimat mengenai tentatif program dan dibahagikan kepada 3 kumpulan di mana terdiri daripada 5 hingga ke 7 orang. Tiga-tiga kumpulan ini diberi tugasan yang berlainan. Kami mula menuju ke lokasi tugasan dan kumpulan saya mendapat tugasan di tapak semayan. Setelah tiba di tapak semayan, aktiviti pertama yang dilakukan ialah mencabut rumput dan memasukkan sabut ke dalam pasu. Jadi saya perlu pastikan dalam pasu tu tiada lagi rumput sebab fungsi sabut itu adalah untuk mengelakkan tumbuhnya rumput. Kemudian pasu yang telah dibaik pulih disusun dengan rapi. Setelah bertugas semua menyelesaikan tugasan pertama, jam 10 pagi kami berehat lebih kurang 30 minit dan diberi sarapan. Setelah selesai berehat, tugasan yang seterusnya diagihkan. Saya mengumpul dan mencakar daun-daun kering, kemudian buang dekat tempat yang telah disediakan. Kemudian bantu rakan ahli yang lain seperti menukar pasu, menyiram pokok bunga, mengemas tapak semayan dan lain-lain. Hingga selesai. Walaupun ketika mencabut rumput, jari saya tercucuk duri pokok limau, saya tetap dapat menyelesaikan semua tugasan dengan jayanya. Setelah selesai semua tugasan, kami dapat berehat dan dapat menyaksikan pertunjukan haiwan. Sebelum pulang ke rumah, kami singgah ke restoran untuk menjamu selera. Dan perkara yang terakhir ialah saya mengutip wang sebanyak RM1 untuk membuat sijil. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Azmin Asna binti Johari. Sebelum melakukan khidmat masyarakat, saya dan rakan-rakan berbincang tempat yang sesuai untuk melakukan khidmat masyarakat ini dan kami bersetuju untuk buat di Zoo Negara. Kemudian kami semua berbincang dan mencari tarikh yang sesuai dan menetapkan tarikh iaitu pada 15/1/2023. Seterusnya, kami juga mengeluarkan wang sebanyak RM35 seorang untuk membayar kepada bendahari sebagai tiket kemasukan untuk menjadi sukarelawan di Zoo Negara. Kemudian pada jam 6.30 kami berkumpul di hadapan Desa Siswa KPTN Bangi dan kami sampai di zoo pada jam 7.40 pagi. Kemudian pada jam 8 pagi kami mendengar sedikit taklimat sebelum kami memulakan aktiviti. Setelah selesai mendengar taklimat, kami dibahagikan kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan terdiri daripada 5 hingga 7 orang. Saya berada di kumpulan membersihkan tapak semayan. Antara aktiviti yang saya lakukan di tapak semayan adalah mencabut rumput di kawasan pasu bunga dan di kawasan keliling pokok. Selain itu, aktiviti yang saya lakukan adalah menyiram pokok bunga yang ada di tapak semayan. Kemudian pada jam 10 pagi, kami rehat selama 30 minit dan diberikan sarapan. Setelah itu, kami sambung tugasan dengan aktiviti yang seterusnya, iaitu menukar pasu bunga yang rosak kepada pasu bunga yang baru. Dan aktiviti yang terakhir yang saya lakukan ialah mencakar dan mengumpul daun kering di sekitar tapak semayan supaya memudahkan rakan saya yang lain untuk membuang daun kering ke tempat yang sepatutnya. Selepas kami selesai tugasan pada jam 3.30 petang, kami menyaksikan pertunjukan haiwan yang diadakan oleh pihak zoo kepada pengunjung. Dan sebelum kami pulang, kami makan di restoran. Akhir sekali, saya bersyukur kerana dapat menyiapkan tugasan dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Hafazala Amin. Sebelum aktiviti, saya dan rakan sekelas memecahkan tentatif seperti tempat, tarikh, perbelanjaan, kenderaan dan sebagainya. Kami bersetuju untuk memilih Zoo Negara
pada 15 Januari 2023. Kami juga membicarakan tentang pakaian untuk dipakai pada hari tersebut supaya kami semua kelihatan seragam. Semasa aktiviti, kami berkumpul dan diberi talimat oleh fasilitator yang bertugas. Kami dipisahkan kepada 3 kumpulan. Kumpulan saya ditempatkan di tempat sembahyang yang terletak jauh sedikit daripada kawasan zoo. Kumpulan saya diarahkan untuk mencabut rumput dari pasu tanaman dan meletakkan kuku fiber di atas tanaman supaya tanaman tersebut mempunyai penggunaan yang baik. Kemudian kami perlu membuka beg tanaman yang rosak ke beg yang baru dan menyiram tanaman, juga menyusun kawasan tanaman. Selepas tugas kami selesai, kami diberi peluang untuk melihat pertunjukan haiwan seperti singa laut, ayam dan burung. Saya juga dapat khusus satu kawasan zoo dan antara haiwan yang saya teruja untuk lihat ialah panda dan singa laut. Sebelum program dijalankan, kami berbincang penetapan tempat dan masa untuk berkumpul. Selepas itu, ahli jawatan kuasa telah dilantik sebagai penyelaras supaya program ini berjalan dengan lancar. Kami juga ada berbincang untuk memilih pakaian yang seragam untuk dipakai pada hari program tersebut. Kami sekelas memilih untuk memakai baju jersey agar nampak kemas dan serasi. Semasa program, kami dipanggil untuk beratur dan membuat 3 barisan untuk mendengar taklimat dan penerangan dari pihak zoo. Lepas itu, kami ada mendapat pelekat kiperku yang menandakan kami adalah sukarelawan. Selepas itu, kami mula dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan saya mewakili 7 orang dan mendapat tugasan untuk membersihkan kawasan di Taman Bunga. Kami berjalan kaki untuk ke sana dengan mengambil masa sebanyak 10 minit. Aktiviti yang kami buat merumput, iaitu mencabut rumput di sekitar tapak sembahyang pokok, meletakkan kuku fiber bagi mengelakkan rumput tumbuh di sekitar pokok. Lepas itu kami menyapu dan menyusun pasu bunga agar kelihatan cantik dan tersusun. Sebab itu kami ada menggantikan pasu bunga yang telah koyak kepada pasu yang baru. Selepas program, Alhamdulillah setelah selesainya aktiviti seharian dalam membuat aktiviti khidmat masyarakat, kami pulang kediaman masing-masing. Selepas itu, kami diminta untuk melakukan laporan mengenai aktiviti yang kami lakukan. Hal ini adalah untuk memastikan bahawa setiap apa yang kami lakukan telah mencapai objektif atau matlamat yang ditetapkan seorang dari ahli jawatan kuasa yang telah kami lantik menjadi setiausaha menjalankan tugas untuk membahagikan tugasan pada setiap ahli jawatan kuasa yang lain bagi menyempurnakan laporan program. Assalamualaikum, nama saya Nurina Bisha daripada Seksyen 5 ingin membentangkan tentang aktiviti yang telah dijalankan. Yang pertama ialah sebelum saya dan rakan-rakan telah berbincang tentang anggaran kos waktu untuk ke destinasi di mana kami berkumpul sebelum bergerak ke zoo dan dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Selepas itu, saya telah diberitahu oleh rakan-rakan untuk berkumpul di hadapan hostel Desa Siswa KPTM Bangi pada pukul 6.30 pagi. Selepas itu, kami bergerak ke Zoo Negara di gate 3 dalam sekitar 7.45 pagi kami sampai ke destinasi. Seterusnya kami berkumpul di dalam zoo untuk mendengar sedikit taklimat ringkas daripada fasilitator dan diberikan pelekat kiperku untuk ditampal di bahu kanan sepanjang program itu dijalankan. Selepas itu kami telah dibahagikan kepada 3 kumpulan dan saya berada di dalam kumpulan 3.
aktiviti semasa, yang pertama saya perlu mencabut dalang dan meletakkan serat kelapa ke dalam pasu-pasu. Yang kedua ialah mengangkat anak pokok ke tempat yang sepatutnya. Yang ketiga, menukarkan polybag pokok yang telah terkoyak dan gantikan dengan yang baru bersama rakan saya. Selepas itu menyiram pokok-pokok yang ada di situ. Selain itu menukarkan pasu-pasu yang rosak di kaunter pertanyaan zoo. Dan yang terakhir sekali, memang kami perlu mencabut lalang-lalang yang ada di tempat letak kenderaan. Yang terakhir ialah selepas aktiviti program yang selepas, dalam sekitar 3.30 petang, saya dan rakan-rakan diberi peluang untuk melihat haiwan-haiwan di dalam zoo negara itu. Dan tepat pada pukul 5 petang, saya dan rakan-rakan pulang ke desa siswa KPTM Bangi dan saya pulang ke rumah. Okey, seterusnya masalah, halangan dan cabaran yang dihadapi dan penyelesaian. Masalah yang kami hadapi ketika membuat program khidmat masyarakat ini ialah yang pertama, mempunyai idea atau perancangan yang bertentangan. Ketika mana kami melakukan perbincangan dalam menentukan tempat untuk membuat program masyarakat ini, kami menghadapi masalah dalam pencanggahan idea daripada ahli-ahli yang terlibat, di mana ada di antara kami mempunyai cadangan di tempat berlainan. Namun selepas kami berbincang dan memberitahu tentang aktiviti yang dilakukan dan keseronokannya apabila menyertai sukarelawan di zoo negara, maka kami semua bersetuju dan memilih zoo negara sebagai tempat untuk melakukan program khidmat masyarakat. Yang kedua, harga makanan dan minuman yang mahal. Setelah diberikan rehat, kami diberikan makanan secara percuma, iaitu roti dan air. Walaupun kami diberikan makan bersama, ada setengah daripada ahli kami ini membeli makanan yang dijual di zoo negara. Tetapi hasrat untuk membeli makanan itu tidak tersampai kerana harga makanan yang dijual sangat mahal. Yang ketiga, indah gambar dari rupa. Seperti yang dinyatakan oleh pihak zoo negara, kami sebagai sukarelawan perlulah melakukan aktiviti pembersihan di sekitar zoo dan di dalam zoo. Akan tetapi, sebahagian dari sukarelawan kami telah melakukan aktiviti pembersihan di luar zoo, maka dengan itu kami sebagai sukarelawan amat kecewa. Selain itu, kami juga beranggapan bahawa kami perlu membersihkan di kandang haiwan, tetapi kami diberikan tugasan yang tiada kaitan dengan haiwan seperti aktiviti tanam pokok, memindam pasu dan sebagainya. Kata pepatah, indah gambar dari rupa. Seterusnya, manfaat yang diperolehi. Yang pertama, mendapat pengalaman. Dengan melakukan aktiviti ini, kesemua ahli yang mengambil bahagian dalam melaksanakan program ini akan memperolehi pengalaman yang sangat bermakna dalam hidup mereka. Hal ini kerana tidak semua orang akan mendapat pengalaman dalam melakukan program seperti ini. Selain itu, ia juga dapat memberi pengalaman dalam mengendalikan bagaimana untuk menjaga kawasan haiwan dengan baik dan juga teratur. Mereka juga akan menghargai betapa pentingnya persekitaran yang bersih dan baik. Yang kedua, memudahkan pekerjaan staf di zoo. Seperti mana yang kita ketahui bahawa staf di zoo negara amatlah tidak memuaskan disebabkan kekurangan staf. Ini, kami mengambil kesempatan dan memudahkan pekerja yang berada di zoo negara dengan membantu mereka membuat kerja pembersihan seperti mengapu sampah, membentuk sampah, mencampur rumput, memperiasi laman-laman dan aktiviti yang lain. Hal ini dapat meringankan beban pekerja zoo dalam melakukan tugas harian. Yang ketiga, memberikan kesedaran. Dalam melakukan aktiviti sebagai sukarelawan ini, ia juga memberi kami kesedaran bahawa pentingnya anak muda zaman sekarang untuk turun dan terlibat dalam aktiviti sukarelawan ini. Hal ini kerana ramai anak muda yang tidak gemar menyertai sukarelawan apabila diadakan. Seterusnya, cadangan penambahbaikan. Untuk cadangan penambahbaikan ialah harga yang berpatutan. Seperti yang kita tahu, harga yang dijual di zoo negara amatlah tinggi dan mahal. Hal ini kerana segelintir ahli sukarelawan kami tidak dapat membeli makanan di dalam zoo negara
atas dasar kewangan yang kekurangan wang dan tidak mampu untuk membeli. Ini menunjukkan bahawa pihak zoo hendaklah meletakkan harga yang berpatutan supaya setiap pengguna dapat membeli makanan di sana. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya buat di sini ialah aktiviti melakukan projek masyarakat di Zoo Negara Ahmad Saronok kerana kami dapat melihat gelagat haiwan dan melakukan aktiviti bercucuk tanam. Walaupun ada agak sedikit cabaran yang kami hadapi, kami tetap melakukan dengan maju jaya, dan ini akan menciptakan pengalaman dan memori kepada kami di zaman diploma ini. Justru pegawai zoo amat baik kerana mementingkan keselamatan kami juga kerana bak kata patah malam tidak berbau. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah semuanya tiada apa-apa. Setelah habisnya aktiviti masyarakat ini, kami melihat pertunjukan haiwan dan bersiar-siar di zoo negara. Malah kita sebagai manusia perlulah berbaik kepada alam sekitar dan haiwan juga. Manfaat dan jasa kepada alam sekitar amat penting untuk hidup harian kita. Tanpanya alam semula jadi tidak akan dapat bernafas dengan aman. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.